Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang, salam sejahtera saya ucapkan kepada Dr. Syirat, Syahid dan juga rakan-rakan sekalian. Baik, sekarang saya akan membentangkan, saya akan melakukan pembentangan bagi projek pemikiran kreatif dan inovatif. Projek kumpulan kami, yang mana kumpulan kami disertai oleh saya sendiri, Cik Muhammad Izzat bin Cik Nawi, Encik Ashraf bin Zainal Rashid dan juga Encik Muhammad Uzairi bin Muhammad Buang. Jadi sebagai pendahuluan kepada apa yang dimaksudkan dengan kreatif dan inovatif adalah kreatif dan inovatif adalah komponen yang penting bagi usahawan untuk mendapat faedah melalui persaingan dalam perniagaan mereka. Melalui daya kreativiti usahawan boleh mengeluarkan produk yang unik dan mendatangkan faedah baru untuk pengguna. Sebagaimana yang ditakrifkan oleh Suhairimi 2012, inovasi sebagai fungsi penting dalam proses keusahawanan. Baik, inovasi dalam aktiviti keusahawanan boleh didefinisikan sebagai proses penciptaan atau pengenalan idea, barangan atau perkhidmatan baharu yang bertujuan untuk melipat gandakan keuntungan. Kemudian saya serahkan pembentangan ini kepada sahabat saya, Encik Ashraf. Baik, seterusnya adalah tentang tarikan, penciptaan nilai dan analisis ketahanan dan analisis ketepatan masa. So, produk yang kami cuba janakan adalah Convey Plus, iaitu sebuah produk yang memfokuskan kepada pembelajaran bahasa asing dengan menggunakan aplikasi. Baik, kita tengok pada analisis tarikan. Analisis dalam konteks Convey Plus, iaitu produk kami ini, jurang yang berlaku di pasaran ialah aplikasi yang memfokuskan untuk meningkatkan kemahiran bahasa asing. So, apa yang berlaku di pasaran sekarang adalah kebanyakannya adalah aplikasi-aplikasi yang memfokuskan kepada subjek-subjek yang lain lah, bukannya bahasa. Dan seterusnya adalah penggunaan bahasa asing sangat diperlukan masa kini dan penekanan tentang kemahiran bahasa asing telah berlaku di peringkat sekolah dan universiti. Kalau kita tengok fokus kita terhadap bahasa asing sebagai contoh bahasa Inggeris, di peringkat sekolah juga sentiasa ditekankan, dan juga di peringkat universiti kita ada pelbagai bahasa asing yang mana pelajar boleh menuntut ilmu lah, antaranya bahasa Perancis, bahasa Arab dan sebagainya. So, bahasa-bahasa ini setakat ini tiada lagi aplikasi yang membantu pembelajaran pelajar-pelajar. Dan seterusnya adalah ketergantungan terhadap bahasa asing amatlah ketara, terutama di Malaysia. Hal ini membuatkan aplikasi Kombi Plus boleh diterima baik oleh masyarakat di semua lapisan. So, kalau tengok, Malaysia sangat menekankan bahasa asing lah, terutamanya bahasa Inggeris. Seterusnya adalah penciptaan nilai, iaitu dalam konteks Convey Plus, aplikasi ini dapat menjimatkan masa yang mana ia fleksibel mengikut kehendak pelanggan. Selain itu juga dapat membantu pembelajaran secara lebih menarik. Kalau kita tengok Convey Plus ni, dia tak masa dia tak fix. Contohnya kalau pembelajaran di sekolah kita hanya ada 8 hingga 12. So, benda tu tak berlaku, dan dalam aplikasi ni lah, so pembelajaran tu boleh digunakan, ataupun pelajar boleh menggunakan aplikasi ini pada bila-bila masa sahaja. Okey, dan selain itu pembelajaran ini juga lebih menarik, yang mana aplikasi ini mempunyai feature-features yang menarik minat para pengguna. Baik, seterusnya untuk ketahanan, analisis ketahanan. Dalam konteks Convey Plus ini, aplikasi ini dapat mengetengahkan pelbagai bahasa yang mana ia bersesuaian dengan pelbagai masyarakat di seluruh negara. Dan itu, aplikasi Convey Plus ini dapat menjadikan pembelajaran lebih menarik dan bersesuaian dengan pelanggan di semua segmen masyarakat. Bermakna aplikasi ini bukan sahaja bahasa tertentu saja, bahasa Inggeris, tetapi semua bahasa yang mana ia boleh digunakan di semua negara lah. Maksudnya kalau pengguna itu adalah pengguna daripada negara Brazil sebagai contoh, dia masih boleh menggunakan aplikasi ini. So, dari sudut analisis ketahanan, ia boleh bertahan dengan lebih lama lah di pasaran. Dan seterusnya adalah ketepatan masa. So, dalam konteks COVID Plus, penggunaan teknologi di dalam pendidikan telah berluasa sejak COVID-19 melanda. So, penggunaan internet meningkatkan saban tahun, dan juga pelbagai aplikasi ditawarkan bagi membantu pembelajaran murid. So, kalau tengok analisis ketepatan masa ni adalah
menganalisis sama ada kita masuk di pasaran pada waktu yang tepat ataupun tidak. So kalau kita tengok konteks sekarang ini, penggunaan internet sangat sangat pentinglah bagi generasi baru dan mereka lebih arif berbanding kita. So uh, pengenalan produk ini sangat bersesuaian pada masa sekarang. Baik, seterusnya adalah VPC yang akan diterangkan oleh Cik Mohammad. Okey, baik, terima kasih. Sekarang kita tengok pada VPC yang mana umum mengetahui bahawasanya VPC adalah satu alat untuk membantu usahawan melihat, mereka bentuk dan menguji cara perniagaan mereka mencipta nilai untuk pelanggan. Okey, ianya juga digunakan oleh perniagaan untuk menyelesaikan masalah dan memenuhi keperluan pelanggan untuk mewujudkan kesesuaian antara pelanggan dan produk ataupun pelanggan dengan perkhidmatan sesuatu syarikat. Okey, baik, dalam VPC terdapat 6 komponen iaitu gain creator, pain relievers, gains, customer jobs, pains dan juga product and services. Okey. Untuk Convey Plus, kami cuba membantu untuk menyelesaikan customer jobs, iaitu untuk belajar pembangunan profesional, bersosial, urusan perniagaan, dan sebagainya. Yang mana kita tengok pada gains, apa yang customer nak tapi masih belum dapat dipenuhi untuk situasi sekarang, iaitu menyemak kesalahan tata bahasa menggunakan tablet ataupun telefon pintar, penterjemah automatik, belajar dan menguasai pelbagai bahasa dengan mudah dan dapat menyemak bacaan dan sebutan pengguna mengikut kesesuaian dan tahap kemahiran pengguna. Manakala melalui penggunaan Convey Plus, pelanggan dapat menggunakan aplikasi yang membantu pengguna menyemak bacaan dan perbualan bahasa yang dipilih dengan betul. Aplikasi ini dapat menterjemah ke dalam pelbagai bahasa. Aplikasi ini dapat membantu anda berbahasa asing dengan lebih baik dengan membetulkan ralat kecil dalam sebutan, dan aplikasi ini juga menyediakan khidmat untuk tutorial peribadi sekiranya diperlukan oleh pelanggan dengan bayaran tambahan. Okey, manakala kita tengok pula pada bahagian gains, iaitu individu tidak berpeluang memperhatikan kemahiran perbualan bahasa dalam situasi yang kondusif, cara penyampaian pembelajaran yang tidak interaktif dan tidak menarik, pembelajaran terlalu cepat, tidak mengikut kemampuan individu, iaitu pace seseorang individu, yang mana umum mengetahui bahawasanya pembelajaran memerlukan daya pace ataupun tahap kemampuan seseorang individu itu untuk menguasai sesuatu kemahiran. Dan perasaan malu dan tidak yakin untuk belajar bahasa ini berlaku kepada kebanyakan kaum ataupun golongan dewasa lah untuk belajar sesuatu bahasa yang baru. Kemudian pada bahagian pain relievers, aplikasi ini dibangunkan secara interaktif dan menarik untuk panduan perbualan secara automatik seperti AI Google, seperti yang ditawarkan oleh AI Google Assistant. Yang memfokus perbualan bahasa yang dipilih. Pengguna dapat belajar bahasa pada tahap dan kemampuan individu tersebut. Pengguna dapat belajar secara individu tanpa interaksi dengan pengguna lain, yang mana ini akan mengurangkan perasaan malu dan juga tidak selesa di kalangan pengguna. Kemudian saya serahkan kepada Encik Uzairi untuk meneruskan presentation. Zairi tak buka mic. Maafkan saya. Okey. Okey, saya akan teruskan kita punya pembentangan. Saya akan menerangkan BMC bagi kami punya produk. So, apa yang dekat sini kita ada 9 key factor lah. So, kalau kita lihat yang pertama, key partners kita ada boleh dilaksanakan untuk pengajar profesional, pembangunan perisian, pemegang taruh ataupun labur ataupun shareholder lah. So, seterusnya kita tengok kepada key activities. Okey, pembelajaran atas talian yang boleh diakses pada bila-bila masa. So, memang kita boleh gunakanlah selagi mana kita ada internet. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran pengguna, meningkatkan minat dalam suatu pembelajaran dengan pelajaran yang interaktif. So, macam-macam permainan ataupun ada dimasukkan elemen-elemen yang boleh menarik minat lah kepada penggunanya. So, pembelajaran sepanjang hayat dalam satu platform. Ini pun kita ada masukkanlah elemen-elemen tersebut.
Sebenarnya value proposition, okey, kita akan kategorikan ataupun pecahkan kepada pertama periklanan. Okey, ruang periklanan kepada syarikat luar, ruang perkhidmatan umum untuk NGO dan badan kerajaan. Tenaga pengajar mendapat keuntungan daripada kandungan pembelajaran yang dibuat. Pelanggan aplikasi platform pembelajaran sepanjang hayat untuk pelbagai lapisan pelanggan dalam satu aplikasi, menjimatkan kos dan masa, dan akhirnya dalam value proposition ni kita melihat pembangunan kendiri dan profesional, ataupun kita akan provide sijil lah selepas mereka mendapatkan servis tersebut. So seterusnya kita bagi customer relationship. Apa yang ada dekat sini, kita ada perkhidmatan layan diri. Okay, so ini adalah satu benda platform yang barulah yang kita tawarkan. Bantuan automatik sumber pembelajaran. Ini pun ada dimasukkan dalam kita punya produk. So seterusnya kita pergi customer segment, murid sekolah. Ini lebih kepada kita punya target punya pasaran lah. Murid sekolah, golongan dewasa, golongan profesional, beberapa guru, syarikat, pimpinan. So semua orang boleh gunalah, banyak kategori yang kita boleh channel kat situ. Seterusnya kita pergi kepada channel. Channel ni kita gunakan apa untuk kita kita akses benda ni, antaranya di social media kita ada Harmony OS, Android Play Store, Apple App Store. So banyak pilihan lah kat sini. Seterusnya revenue stream, kita boleh kategorikan kat sini ada pengiklanan, okay, langganan pun kita ada kategori premium, eksklusif dan coaching, dan seterusnya ada merchandise lah. Dan key process kita ada dekat sini video pembelajaran yang dibuat oleh tenaga pengajar profesional. Okay, so kita lantiklah tenaga profesional tersebut untuk memberikan sumbangan dalam kita punya produk tersebut. Sesi coaching secara langsung dengan tenaga pengajar profesional, dan akhirnya kita ada nota lah, nota yang boleh diakses dalam kita punya apps ni. Dan akhirnya kat sini yang terakhir dalam kita punya BMC ni adalah penyelenggaraan dalam cost structure, dalam ni kita ada penyelenggaraan sistem, pembangunan perisian, talian internet. So benda ni kita kena ni lah, kena terangkanlah kat sini sebab memang melibatkan kos dan sebagainya. Okey, itu tentang BMC. Saya akan terangkan sedikit tentang Portal 5. Produk ni kita ada kategori, seperti sedia maklum, kita boleh kategorikan kepada 4 bahagian. Alright, so ancaman kemasukan baru, kalau kita lihat ancaman kemasukan baru ni lebih kepada kalau kita tengok dekat sini, ancaman kemasukan baru ni macam-macam produk lah dekat luar sana kan. So apa yang kita punya produk boleh lakukan adalah kita mendahului mereka untuk lebih memberi pulangan kepada pelanggan yang melanggan lah. So kuasa pembeli ni boleh ditarifkan dalam kami punya produk ni. Kita merasakan kuasa beli tu mengatasi segala-galanya. Misalnya kalau kita pengguna Apple, memang kita rasa setiap produk yang dikeluarkan Apple tu kita akan cuba pakai walaupun harganya tinggi, betul tak? So itu antara yang kita cuba tekankan lah. Ancaman penggantian, ini biasalah bila dalam market bermacam-macam produk baru masuk. So kita cuba mendapatkan perhatian pelanggan terus dengan kita punya produk. Dan kuasa pembekal ni pun kita pun cuba meningkatkan kepercayaan kepada pembekal kita supaya memberikan support yang kuat lah untuk kita buat R&D dan sebagainya. Itu antara Portal 5 yang kita tekankan lah. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Terusnya. Okey, baik. Kemudian kita tengok pula pada bahagian SWOT analysis ataupun analisis SWOT yang mana mengandungi elemen-elemen seperti elemen kekuatan ataupun strength, kelemahan, weaknesses, opportunities, peluang, dan juga last sekali adalah ancaman ataupun threats. Right? Tengok kepada bahagian strength ataupun kekuatan. Okey, Convey Plus merupakan aplikasi pembelajaran pelbagai bahasa dalam satu platform. Okey, ianya adalah mudah alih, harganya berpatutan, sesuai untuk semua lapisan masyarakat dan mudah untuk dipasarkan. Okey, sebab sebagaimana yang kita tahu, Malaysia tidak terkecuali daripada menyertai negara-negara dalam menuju revolusi
IR 4.0 dan juga 4.1. Jadi kemajuan dalam bidang teknologi dan juga literasi dalam penggunaan gadget ataupun peranti elektronik amatlah ditekankan. Jadi ianya mudah untuk kami pasarkan Convey Plus melalui pelbagai saluran mudah alih, aplikasi mudah alih seperti Google Play Store, Apple App Store dan juga Harmony OS, iaitu operation software untuk peranti-peranti utama, yang ada dalam pasaran. Baik, seterusnya kita lihat kepada bahagian kelemahan ataupun weaknesses. Kami mengenal pasti terdapat beberapa kelemahan yang perlu kami hadapi berkenaan dengan produk aplikasi Convey Plus, iaitu Convey Plus memerlukan sambungan internet yang baik dan juga stable, kerana ini adalah aplikasi mudah alih. Yang kedua, tidak semua individu mempunyai tahap literasi teknologi yang baik. Ada biasanya berlaku pada golongan dewasa lah. Kebanyakan daripada mereka mungkin kurang cekap untuk menggunakan aplikasi ataupun software-software yang terkini. Kemudian aplikasi perlu stable dan memerlukan penyelenggaraan yang kuat, yang kerap. Ini adalah bagi memastikan aplikasi tidak diserang oleh virus ataupun tidak diserang oleh bloatware, ataupun iklan-iklan yang tidak diperlukan. Seterusnya kita lihat kepada bahagian opportunities, ataupun peluang. Aplikasi Convey Plus adalah multilingual, boleh digunakan secara meluas di seluruh dunia, yang mana aplikasi Convey Plus menyediakan lebih daripada 24 bahasa-bahasa utama di dunia. Sebagai contohnya bahasa Inggeris, bahasa Mandarin, bahasa Jerman, bahasa Itali, bahasa Perancis, bahasa Jepun dan juga bahasa Arab. Selain daripada itu terdapat bahasa-bahasa yang tidak saya sebutkan di sini. Aplikasi ini adalah mudah alih. Itu menjadikan salah satu peluang yang cukup cerah bagi aplikasi Convey Plus. Bahasa, kemudian faktor bahasa adalah medium perantara yang sangat penting dan ianya perlu dikuasai oleh semua orang. Baik untuk tujuan sosial, tujuan urusan perniagaan, belajar, dan apa-apa sahaja tujuan dalam kehidupan manusia. Faktor opportunities yang lain adalah terdapat banyak permintaan berkaitan dengan aplikasi pembelajaran bahasa. Yang mana kita tahu, sebagaimana yang diterangkan oleh sahabat saya tadi, kebanyakan individu, terutamanya di Malaysia, perlu untuk belajar bahasa kerana bahasa asing adalah kita menghadapi dunia tanpa sempadan. Jadi bahasa adalah salah satu medium ataupun perantara yang sangat penting. Baik. Kemudian kita tengok kepada bahagian threats ataupun ancaman. Ancaman yang pertama adalah persaingan dari pembekal aplikasi lain. Mungkin akan terdapat penyertaan daripada syarikat-syarikat lain yang menawarkan aplikasi yang mungkin lebih kurang sama dengan apa yang kami tawarkan dalam Convey Plus. Kemudian harga penyelenggaraan aplikasi, iaitu bayaran kepada jurutera ataupun programmer kepada aplikasi ini, yang kita tengok semakin hari kadar bayaran gaji meningkat. Jadi mungkin akan memberi impak kepada kadar harga penyelenggaraan aplikasi. Seterusnya, ancaman seterusnya adalah penggodam data, kecurian data peribadi pengguna. Ini mungkin berlaku, yang mana data kepada aplikasi ini diletakkan di dalam cloud storage, yang mungkin boleh digodam ataupun dicuri daripada cloud storage tersebut. Dan ancaman terakhir adalah easy entrance, yang mana dalam sesuatu perniagaan, akan terdapat orang yang sentiasa mencari peluang. Yang mana easy entrance ni adalah individu ataupun syarikat yang melihat kepada bila mana ada peluang ataupun ada ruang untuk mereka memasuki pasaran setelah kita dah buka pasaran tersebut. Jadi ini akan
kadang-kala memberi kelebihan ataupun advantage kepada mereka. Okay. Dan saya rasa dengan penerangan elemen SWOT tadi, maka presentation kami dah tamat. Okay. Saya mewakili kawan-kawan saya mengucapkan ribuan terima kasih. Assalamualaikum.